Sesi-sesi macam ni saya biasa buat dalam kelompok yang kecil. Dalam hati ni cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku, kuatkan semangat. Bila kita memberi tu, apa yang kita beri tu, insya-Allah dia akan benda yang manfaat, insya-Allah ada ganjarannya, dan insya-Allah kalau berterusan apa yang diberi itu akan menjadi pahala bagi kita. Wa min syarri hasidin iza hasad. Masya-Allah. Ahsanti. Taubatlah. Bila kita taubat, Allah akan bagi kita peluang, kita akan suci balik seperti dulu. Tapi bagaimana nak bertaubat? Alhamdulillah para penonton. Terima kasih untuk anda yang masih lagi meneruskan kesetiaan tontonan bersama dengan kami menonton rancangan Ustazah Pilihan. Bagi menyerikan lagi Raudah Ustazah Pilihan pada minggu ini, kami telah pun bawakan khas kepada anda para penonton seorang penceramah yang cukup terkenal, yang cukup disegani akan keteguhan dan ilmunya. Jadi, tentu tak tahu siapa kan? Jadi, sebelum itu, kita serahkan Raudah ini sekali lagi kepada Mudirah untuk meneruskannya. Silakan Mudirah. Okey, terima kasih banyak Siti. Dengan petang yang rasa bahagia ini, kita ditambahkan lagi cerianya oleh kehadiran, kedatangan tetamu jemputan kita. Datuk yang sangat banyak tipnya. Maka hari ini kita mungkin berkesempatan mempelajari banyak lagi tip, iaitu yang menjadi tetamu kita pada hari ini ialah Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Khamsah yang sudah tersohor namanya sebagai seorang pembekal ilmu dan kemahiran. Dan terima kasih ucapkan pada Datuk yang sudi hadir untuk bersama kami untuk memeriahkan minda kami di samping Raudah. Dan dengan tidak membuang masa, saya memberikan ruang Raudah ini kepada Datuk. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Rubiah, ya, Mudirah dan juga Mursyidah, sahabat-sahabat lama, gadis-gadis dewasa di sana, dan adik-adik, anak-anak, ya, peserta Raudah, ya, Ustazah Pilihan. Bila saya dengar tadi tentang bicara mengenai racun dunia dan bagaimana keterlibatan wanita, ya, dan saya amat teruja lah, ya, dan juga terpanggil untuk menambah tokok sikit lah, ya, kalau ada pun. Sebenarnya mereka terjebak dalam isu-isu yang digelar sebagai racun dunia ni sebab mereka telah Allah beri peluang untuk buat silap dan mereka terjebak. Kita ni masih baik sebab Allah tak bagi peluang untuk buat jahat. Dan kita ni kalau Allah bagi peluang buat jahat, belum pasti kita masih baik. Justru kita kena banyak simpati kepada orang yang telah terjebak dalam kancah yang dinamakan racun dunia ini agar mereka tidak putus harap. Dan kadang-kadang mereka ni yang kita gelarkan sebagai orang-orang yang jadi racun dunia ni, mereka tak nampak jalan keluar. Justru mereka terus terlibat seolah sudah tidak ada harapan. Saya ini dah banyak dosa, yang berdosa banyak, saya ingat Allah pun tak boleh ampunkan. Jadi apa saya nak buat? Biarlah saya begini sampai mati. Ini yang kadang-kadang amat-amat menjedihkan dan memilukan. So langkah pertama yang kalau kita nak membantu mereka, tanam dalam diri kita semangat jihad. Semangat jihad untuk membantu orang ini agar mereka ada harapan. Itu yang penting sangat. Dan dalam usaha untuk memberi mereka semangat, kita kena sentuh hati mereka dulu. Hati kena sentuh baru dapat gerakkan minda. Touch their heart and then you can move their mind and move their action. Kadang-kadang kita ni dalam usaha untuk membantu mereka, kita gagal menyentuh hati mereka. Apatah lagi wanita yang hatinya amat sensitif. Jadi sentuh hatinya dengan berbagai cara. Sebab setiap orang ni ada dia punya soft spotnya. Ada aspek yang boleh menyebabkan mereka tersentuh, benar tersentuh. Mungkin anaknya, mungkin familynya, mungkin dirinya, mungkin syurga neraka dan sebagainya. Dahsyat budak ni. Silakan. Macam ni Datuk, kadang-kadang kita tengok mungkin mereka nak berubah, ada kesedaran tu, tapi kadang-kadang faktor masyarakat, mereka susah untuk pulih kembali sebab berada dalam masyarakat yang terlalu ketagih sangat dengan dadah. Jadi macam mana kita nak ubah? Itu satu hakikat, ya, sebab masalah kita semasa disebabkan oleh amalan dan pemikiran semasa. Jadi untuk membantu mereka menerjah diri keluar daripada kancah masalah ini, mereka kena tukar cara berfikir. Dan untuk tukar cara berfikir kena dan sentuh hatinya dulu. Jadi mungkin untuk kes berat seperti dadah itu mereka terpaksa berhijrah, terpaksa. Kadang terpaksa berhijrah, kalau tidak, ya, sebab tenggelam di situ,
Ya, sebab kita hidup dengan masyarakat. Kita hidup perlukan bantuan. Kita hidup perlukan support group. Ya, jadi kalau kawan yang dalam situ memang kawan yang memang supply dada, yang memang terlibat dengan dada, yang amat sukar untuk menolak diri mereka untuk berubah. Di sebalik kejayaan seorang lelaki itu adalah seorang wanita. Nah. Dan di sebalik kemerosotan akhlak seorang wanita itu punca juga daripada lelaki. Ya. Jadi lelaki di sini berperanan sebagai pelindung kaum wanita. Betul. Tetapi sekarang rata-ratanya ramai kaum lelaki yang mendorong wanita ke arah jalan yang tergelincir daripada Ya. jalan sebenarnya. Ya. Jadi mengapa fenomena ini berlaku dan bagaimana kita nak menyedarkan kaum-kaum wanita di luar sana tentang hal yang berlaku ini? Betul, cantik. Itu soalan yang sangat penting. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Memang laki-laki Allah cipta untuk membimbing orang perempuan, ya. Tetapi dua perkara. Pertama, kenapa kena tanya diri? Kenapa Allah izinkan laki-laki itu untuk mengganggu, menggugat atau menggoda perempuan ini? Kenapa Allah izinkan? Jadi kena tanya diri. Artinya, semua wanita yang terjebak dalam masalah ini tak boleh menyalahkan siapa-siapa. Jangan cari salah siapa-siapa. Cari di mana silap dia. Sebab selagi kita salahkan orang lain, oh laki-laki ini telah menggoda, ini dia supply dan sebagainya, maka dia tidak akan keluar daripada masalah itu. So, tetapi kita kena bekalkan mereka. Bekalkan mereka dengan ilmu alat dan juga ilmu-ilmu tambahan. Contohnya, ya, okeylah, you kata taubatlah. Bila kita taubat, Allah akan bagi kita peluang, kita akan suci balik seperti dulu. Tapi bagaimana nak bertaubat? Macam mana nak mula sembahyang? Macam mana nak menggerakkan diri? Tu kena dibagi alat. Apa zikir-zikirnya? Bimbing mereka. Tapi yang penting, kita kena, ya, kata orang tu, ada jihad dalam diri kita untuk membantu mereka dan memberi harapan pada mereka dan tidak give up. Bila kita yang sehat dan okey ini tidak patah semangat, orang yang macam mereka ini payah untuk keluar daripada kancah masalah itu. Kalau Tok kata kita perlu berhijrah sebab kita boleh terperangkap dalam keadaan itu. Tapi bukankah itu merupakan tanggungjawab kita pada yang sudah sedar untuk menyedarkan kawasan orang di kawasan dulu tu? Perlu ke dia berhijrah? Kerana dia pun ada tanggungjawab untuk menyedarkan orang di situ. Dia ada dua, ya. Kata Nabi, pilih antara dua mudarat, pilih yang kurang mudarat. Ya, sebab kalaulah masalah itu terlampau berat, ya. So kalau mereka tidak dihijrahkan, mereka sukar untuk berubah serta-merta. Terutamanya masalah penagihan dada dan takut mereka mati sebelum sempat bertaubat. Itu isu yang sangat kritikal. Datuk, kita tengok manusia kadang jatuh, kadang bangun. Lepas dah bangun, jatuh balik. Yang mana kalau kita tengok hidup ini sunyi kalau dilalui secara bersendirian. Ya. Jadinya dengan cara ini, kelapangan hati perlu dengan memaafkan dengan juga bantuan. Tapi bagaimana kalau orang tidak memaafkan dalam keadaan situasi orang sebegini? Kita tidak boleh memohon, tidak boleh memaksa orang maafkan kita. Ya, so kita kena berubah dulu. Ya, sebab bila kita berubah luar dan dalam, Allah akan datang semua orang dan makhluk untuk berubah terhadap kita. Dan justru kita kena bimbing orang ini untuk pertamanya kenali diri. Ya, dan of course yang paling penting cuci diri mereka. Jangan cakap aja. Bimbing mereka untuk bertaubat, untuk solat, untuk zikir, untuk makan orang, untuk minta maaf. Cuci diri. And then dari situ barulah gerakkan mereka untuk tidak langkah demi langkah. Tapi kena bimbing sepanjang jalan agar mereka tak patah balik ke belakang. Sebab jalan untuk patah balik amat mudah berbanding jalan ke depan untuk berubah menjadi baik. Syukur Alhamdulillah kita dihidangkan dengan satu juadah yang sangat hebat untuk kita petik, untuk jadikan sebahagian daripada permata. Dan kita diminta pertama melatih diri, menguatkan diri, memberikan senjata terbaik untuk kita jadi perisai tidak terperangkap. Yang kedua, kita dapat satu bekalan supaya kita boleh mampu menjadi tangan yang mahu menghulur, menjadi mata yang mahu bersimpati. Supaya yang jatuh pasti ada yang pungut dan yang sesat pasti ada yang buka jalan. Maka secara kesimpulannya kita nampak semua kita harus jadi semut. Tidak pernah jemu turun dan naik. Tidak pernah ada semut yang rehat di tepi jalan untuk berehat. Untuk kita membangun masyarakat yang lebih sihat. Dan kita harus jadi air sungai yang sentiasa mengalirkan berbagai isi di laut dan ke laut dan ke sungai, tidak pernah rasa jemu. Maka inilah yang nak diangkat. Jadilah kita seperti lebah yang terus terbang mencari madu untuk mengumpul madu yang dihadiahkan juga kepada orang lain. Makanya kalau kita dapat yang manis, kita juga harus merasakan manis itu pada orang lain. Maka sekali lagi kita kata, kita tidak boleh berhenti seperti air yang bertakung. Kerana setiap air yang tidak mengalir itu akan timbul kekotoran-kekotoran yang mendap sampai ke bawah. Dan sekali lagi kepada ibu dan ayah kita pesankan, ibu ayah yang tidak mampu mendidik anak dengan baik seperti senjata makan tuan. Ini kesucian yang kita nak angkat.
Mudah-mudahan kita adalah bakal orang tua yang bertanggungjawab, bakal anak-anak yang mampu menggugah dunia menjadi lebih baik, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ucapkan pada Datuk Fadilah Kamsah yang sudi bersama kami dan menghadiahkan kami hadiah terbaik untuk dibawa balik oleh anak-anak yang digelar Ustazah Pilihan akan datang. Sekali lagi. Sama-sama. Alhamdulillah. Maka dengan rasa rendah hati, saya menyebutkan 2 nama. Kembali dalam Ustazah Pilihan. Kini tibalah saat yang paling mendebarkan, iaitu saat penyingkiran. Saya kira jawapan dan keputusan telah pun ada bersama dengan Mudirah, Dr. Robiah Kiamsah. Untuk itu saya serahkan raudah ini sekali lagi kepada Mudirah. Silakan Mudirah. Syukur Alhamdulillah. Kita diizinkan sampai ke slot terakhir untuk berada dalam raudah. Slot yang selalunya membuat kita dalam keadaan yang sangat gusar. Terutama saya yang diberi kuasa untuk menyatakan 2 nama yang akan dipilih untuk memenuhi syarat untuk melayakkan adanya berlaku penyingkiran dan adanya ustazah yang akan dipilih menjadi ustazah terbaik minggu ini. Namun begitu, apa yang ditakdirkan ini selain daripada pilihan daripada pihak kami juga pilihan dari pihak Allah. Oleh itu terima kenyataan ini sebagai satu hadiah dan sentuhan dari Allah. Maka dengan rasa rendah hati saya menyebutkan 2 nama. Insan-insan bertuah yang disentuh Allah, yang sudah menunjukkan kekuatan, kehebatan dan penglibatan sepanjang berada di raudah dan di mana saja sepanjang sesi Ustazah Pilihan. Namun keputusan harus dibuat. Maka dengan ini saya mengumumkan 2 nama. Pertama, Ustazah Hidayah. Dan yang kedua, Ustazah Fatimah. Ustazah yang akan tersingkir pada sesi raudah kali ini ialah Ustazah Fatimah, yang sudah pun menunjukkan pencapaian sangat baik, turun naik beberapa kali. Namun inilah takdir penentu pemula untuk anda menerima kenyataan ini. Dan untuk itu anda diberikan kesempatan untuk apa yang dikatakan meluahkan isi hati sebelum meninggalkan raudah. Saya rasa sungguh bahagia pada hari ini kerana dapat bersama-sama dengan kalian semua untuk kali terakhir dan raudah pada hari ini, dan insya-Allah semoga ukhuwah kita berkekalan hingga dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, syukur. Silakan Musyidah. Kekuatan yang paling saya lihat dalam Ustazah Fatimah adalah kelembutan. Kecantikan, kelembutan, kecantikan fizikal dan mental dan spirit sangat baik. So saya rasa dengan latar belakang keluarga yang amat mantap dan segala kerja amal yang pernah Ustazah lakukan, insya-Allah Ustazah punya semua bahan-bahan mentah untuk menjadi seorang pendakwah yang sangat unggul, insya-Allah. Ustazah Fatimah mampu berada di luar walaupun tersingkir pada kali ini. Cuba dan berusaha, insya-Allah pasti berjaya. Okay, itu di antara pesanan. Kita kata jangan meletakkan tangan ke air untuk air sampai ke mulut. Tapi anda sudah pun mengangkat airnya untuk sampai ke mulut. Ini hadiah. Sebab itu kita kata tidak akan terhina orang yang tidak menghina diri. Maka anda sudah mengangkat kekuatan untuk mengangkat kekurangan-kekurangan, tetapi bila diukur, bila ada penilaian, maka keadaan itu sedang berlaku. Akan berlaku di mana saja. Dan dalam sedu sedan kita juga mengumumkan 2 nama tadi, dan sudah pastilah nama yang kedua Ustazah Hidayah. Tahniah diucapkan kerana terpilih sekali lagi, kali ketiga untuk menjadi Ustazah pilihan terbaik minggu ini. Jadi ini melihatkan bahawa anda mampu mengekalkan secara paling konsisten persumbangan dan apa saja yang anda lakukan untuk anda layak dapat anugerah ini. Jadi tahniah sekali lagi. Terima kasih Mudirah, terima kasih Musyidah, terima kasih Musyidah.